salam sejahtera. Nama saya Siti Khadijah Hamdi Syahidan. Nombor matrik C17A0330. Saya pelajar tahun akhir jurusan Seni Halus di Universiti Malaysia Kelantan. Tajuk kajian saya ialah kajian mengenai penggunaan teknik stensil dalam penghasilan karya. Seni cetakan. Seni cetakan berkembang seiring dengan seni catan sewaktu era penjajahan Inggeris. Seni cetakan memainkan peranan yang penting dalam mempopularkan tema landscape dalam kegiatan seni lukis di era penjajahan. Pada akhir tahun 1940, kemunculan seni cetak kontemporari yang dibawa masuk oleh pelukis-pelukis akademik Nanyang di Singapura. Li Jo dan Latif Muhyiddin merupakan artis yang bergiat aktif dalam menghasilkan karya seni cetak pada tahun 1960. Teknik stensil, cetakan saring atau dikenali sebagai teknik serigrafi atau silkscreen. Cetakan saring merupakan teknik cetakan yang menggunakan stensil di atas skrin atau saring yang diperbuat daripada kain sutera. Kajian ini penting dalam memperkenalkan seni aliran ekspresionisme dan teknik cetakan saring. Permasalahan kajian. Terdapat beberapa permasalahan kajian. Cetakan stensil ini dianggap mencabar oleh pengkarya. Di samping itu, ketelitian yang tinggi perlu dalam menghasilkan karya serta kos pembuatannya juga tinggi. Seni cetakan dilihat sebagai seni pinggiran oleh kebanyakan artis. Objektif kajian. Objektif kajian dilakukan bagi menganalisa sejarah seni cetakan di Malaysia. Yang kedua, mengenal pasti jenis-jenis kaedah stensil yang wujud dalam penghasilan karya. Dan yang ketiga, mengenal pasti tahap kesedaran masyarakat mengenai cetakan stensil. Kepentingan kajian. Kajian ini dilakukan untuk memperkenalkan para pengkarya yang bergiat aktif dalam penghasilan karya yang menggunakan teknik stensil. Kepentingan kajian ini juga ialah untuk memberi pendekatan tentang jenis-jenis teknik stensil yang terdapat dalam penghasilan karya. Kajian ini boleh dijadikan sebagai sumber rujukan kepada masyarakat. Kajian ini memberi pengetahuan yang banyak serta mendalam tentang teknik cetakan stensil ini. Saya telah menemukan seorang artis tempatan iaitu Stephen Manon. Stephen Manon adalah seorang pelukis dan pembuat seni cetakan. Beliau dilahirkan di Kuantan, Pahang pada tahun 1972. Stephen Manon mempunyai diploma reka bentuk grafik dari Kolej Seni Kuala Lumpur pada tahun 1993. Beliau mengambil jurusan pembuatan cetakan dan minor dalam kemuncak karier artistik Stephen bermula ketika dia mula menjelajah dalam cetakan layar dan berimprovisasi pada teknik yang mendorong batas pembuatan cetakan tradisional. Mengusahakan berjuta-juta tema untuk karyanya dari sosiopolitik, satira dan kerohanian, karya-karya Stephen diterima dengan baik dan telah mendapat banyak penghargaan di dalam luar dan negara. Saya telah merujuk 4 karya yang telah dihasilkan oleh Stephen Manon. Yang pertama, JE Series sebagai Empedu Lekat di Hati, The Pandora Box, Devil a Dull Moment dan yang terakhir, I Can't Breathe. Saya telah merujuk 4 karya yang telah dihasilkan oleh Stephen Manon. Yang pertama, JE Series sebagai Empedu Lekat di Hati, The Pandora Box, Devil a Dull Moment dan yang terakhir, I Can't Breathe. Isu sosial yang ingin saya ketengahkan dalam kajian ini adalah COVID-19. Penularan wabak COVID-19 secara global telah menjangkiti lebih 4.7 juta manusia dan mengakibatkan kehilangan lebih 300 nyawa sehingga artikel ini ditulis. Selain itu, penyebaran jangkitan coronavirus juga telah mengubah corak kehidupan manusia serta merencatkan pertumbuhan ekonomi dengan begitu drastik.
Pandemik COVID-19 mendatangkan kesan langsung kepada ekosistem perniagaan domestik seperti industri makanan dan minuman, industri pembinaan dan pembuatan, industri pelancongan serta industri pertanian, pembinaan dan perkhidmatan. Ini sekaligus mengakibatkan ramai yang kehilangan pekerjaan. Dapatan kajian, media Adobe Photoshop. Saya telah menggunakan perisian Photoshop untuk membuat lakaran awal. Imej lakaran tersebut diedit untuk mendapatkan layering bagi menghasilkan imej yang diinginkan. Selain itu, saya juga menggunakan spray paint dan akrilik. Bagi komposisi idea, saya telah menggunakan frontliner sebagai watak utama dan memilih Stephen Menon sebagai artis rujukan. Karya ini dihasilkan bagi mengekspresikan penghormatan terhadap Barisan Harapan Negara yang bertukus lumus menjaga rakyat menghadapi wabak pandemik COVID-19. Subjek yang dihasilkan dalam karya ini memaparkan Barisan Harapan dari pelbagai perkhidmatan yang bekerja tanpa henti sepanjang menghadapi wabak ini. Bendera Malaysia sebagai latar belakang membawa maksud kita satu hati yang bersama-sama membantu menghadapi masalah ini. Warna yang digunakan pada frontliner iaitu hitam dan putih pada Barisan Harapan menunjukkan kita bebas dari memerangi wabak pandemik COVID. Wabak COVID-19 juga telah merebak ke Malaysia dan mengganggu ekonomi Malaysia. Antara yang terjejas teruk adalah sektor penerbangan, perhotelan, pelancongan dan kejatuhan harga petroleum. Kejatuhan harga petroleum yang merupakan pendapatan utama negara dan kejatuhan industri pelancongan yang merupakan bencana pertukaran asing kedua terbesar yang menyebabkan Malaysia mengalami kerugian dalam skala yang besar. Syarikat penerbangan dan industri pelancongan juga mengalami kerugian akibat Perintah Kawalan Pergerakan Malaysia untuk menyekat penularan COVID-19, menyebabkan hotel, pengangkutan darat, restoran akan mengalami kerugian dan seterusnya ramai pekerja akan menderita kerana berhadapan kemungkinan akan. Sebagai kesimpulan, berdasarkan kajian yang telah dijalankan, cetakan stensil atau lebih dikenali sebagai silk screen, serigraf atau printmaking masih lagi kurang pendedahan teknik ini. Namun dalam kalangan pelajar seni teknik ini bukanlah sesuatu yang asing lagi. Teknik ini kurang mendapat tempat dalam kalangan artis adalah disebabkan tata kerjanya yang memerlukan masa dan kerajinan untuk menghasilkan sesuatu karya. Di samping itu, teknik ini memakan masa dan belanja yang agak besar. Seterusnya, teknik stensil ini sering disalahartikan sebagai seni digital. Antara kedua teknik mempunyai perbezaan yang ketara. Di kesempatan ini, saya ingin berterima kasih kepada tenaga pengajar, terutamanya Encik Haris Abadi bin Abdul Rahim dan Dr. Yohanis bin Ibrahim yang telah banyak membantu saya sepanjang saya menjalankan projek penyelidikan ini. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada keluarga dan kawan-kawan yang banyak membantu saya sepanjang projek ini dijalankan daripada segi kos dan pengangkutan.